السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga hari ini kita masih lagi diberikan kesehatan, diberikan kita kelapangan, diberikan kita masa, diberikan kita rezeki dan nikmat, dan diberikan kita kehidupan pada hari ini. Bermula daripada celik mata pagi tadi sampai saat ini lebih kurang dalam pukul 7.50. Kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih lagi bernafas, kita masih lagi mengambil segala yang Allah bagi, menghirup udara Allah. Tetapi malam yang ada antara orang-orang yang menghirup udara Allah Subhanahu wa taala tetapi bersikap biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kita keimanan dan ketakwaan yang merupakan satu-satunya syarat ataupun pasport untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali kuliah kita dalam membahas undang-undang jenayah Islam yang telah terhenti 2 bulan lebih kurang. Bulan 11 yang lepas tak ada, bulan 12 pun tak ada. Bulan 11 tak ada, bulan 12 pun tak ada. Atas sebab-sebab yang terdapat dielakkan. Dan bulan 11 dan bulan 12 itu saya agak bersibukkan dengan jemputan di luar daripada Selangor tentang undang-undang jenayah Islam. Dan bermula pada Januari ini pun saya dah kena sebulan sekali pergi ke Perak. Sebulan sekali saya kena pergi ke Perak. Kuliah 10.30 pagi sampai 1 tengah hari. 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Jadi saya bertolak daripada Kajang pukul 6.30 pagi. Lepas subuh jalan terus. Saya bertolak pergi ke INTIM, Institut Takbiran Islam Malaysia. Kuliah Tafakuh Fiddin Fiqh Al-Jinayah. Kuliah untuk semua pegawai takbir agama seluruh daerah Perak dan juga pegawai penguatkuasa seluruh daerah Perak. Lebih kurang 50-60 orang. Dan kuliah ini berlangsung 12 siri, sebulan sekali sampai dalam bulan Disember 2013. Jadi sebulan sekali saya kena pergi Perak. Hari Rabu kedua saya kena pergi Perak. Baik, jadi program keluar daripada Selangor bersungguh-sungguh nak belajar undang-undang jenayah Islam. Tangan kita yang duduk dalam Selangor ni tak nak belajar. Tapi Alhamdulillah, surau Al-Furqan dan surau yang ramai yang hadiri kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya. Saya nak sebut satu cerita, tuan-tuan. Saya dah 7 kali, 7-8 kali, lebih kurang dalam 7 kali berceramah di satu surau dalam Shah Alam. Tapi saya tak nak sebutlah section berapa, nama surau apa, kan. Sepanjang 7 kali saya ceramah, tuan-tuan, yang hadir kurang daripada 10 orang. Surau besar. Dulu tak ada surau, sibuk nakkan surau. Bila memaju dah bagi surau, buat secantik dah, dia punya decoration dia tu macam masjid, besar ni bagai apa semua. Tapi tak datang. Yang datang lebih kurang bukan kuliah saya, banyak makanan mana ustaz panggil pun. Bila kuliah aja mesti gitu.
10 orang, 7 orang, 5 orang. Habis-habis pun kalau ada orang semua, semakan pun 12 orang, 15 orang. Itu paling ramai. Saya dah letak satu niat dah, maknanya kalau ada masjid lain yang minta saya ceramah pada hari pun, hari yang surau tu punya, dan masjid tu ataupun surau tu lebih ramai daripada surau ni, saya akan dekat dengan fungsi tu, saya narah bye-bye. Dan maaf lah tuan, fungsi ni tuan saya ambil masjid ni supaya matlamat dakwah saya tentang undang-undang jenayah Islami lebih ramai orang yang tahu. Daripada saya cakap nanti 3-4 orang, 7 orang depan ni macam sembang kat kedai kopi kan. Tapi tuan-tuan, 1 bulan 1 2013, satu peristiwa ajaib berlaku pada surau tersebut. Sebelum tu, kuliah saya hari Ahad kedua tu, pagi tu SU telefon saya, Ustaz, macam mana Ustaz, malam ni confirm kuliah kan? InsyaAllah. Kenapa? Sebab ada orang nak sponsor makan. Tak apa lah. Saya pun datanglah malam tu. Tuan-tuan tahu, jumlah dia lebih daripada 50 orang. 60 lebih kurang itu lah, 50-60 orang. Saya pun terkejut ni, kenapa pun ramai sangat ni. Saya salah surau. Betul, Ustaz, surau ni. Kenapa pun ramai sangat? Ke pasal ada nak sponsor makan? Bukan itu sebab Ustaz. Ada sebab lain. Nantilah masa makan ni kita cerita. Jadi masa saya tengah masa makan dengan dia masa semua fungsi sebelah sini SU. Lepas tu imam, Bilal pakai apa semua, dia cerita satu benda. Bilal cerita dulu, dia kata dia Ustaz, 1 hari bulan 1 2013 Ustaz, saya datang ke surau ni, nak azan subuh Ustaz. Satu peristiwa ajaib berlaku Ustaz. Apa dia? Surau ni Ustaz dipenuhi oleh lebih kurang dalam 30 ke 40 ekor anjing. Penuh anjing. Dalam anjing tu tak basah, kering. Tak menyalak. Bila nampak saya tak tak. Cantik landing kat dalam surau tu, kat kita pergi surau tu landing tapi. Saya telefon pengurusi, telefon tu imam suruh datang segera semua, saya 5-6 orang halau anjing semua. Halau, dia elok aja keluar dari pagar. Masalah ni Ustaz, taman ni Ustaz, nak cari seekor anjing malam-malam, bayar Ustaz, mana datang anjing 30-40 ekor. Lepas bayar subuh, dia buat mesyuarat ringkas, lepas tu dia hantar SMS ke semua penghuni taman tersebut. Ada senarai nama, ketua keluarga dengan nombor telefon, hantar, kata peristiwa surau datang, apa didatangi oleh anjing 30-40 ekor. Jadi minta-mintalah, datanglah, tolonglah imarahkan surau ni. Maghrib tu Ustaz, 1/1/2015 Maghrib tu, inilah orangnya 50-60 ni. Sampai ke hari ni Ustaz ceramah hari Ahad kedua, inilah ramai. Tak kira lah siapa yang datang ceramah jadi pun, atau tak ada berceramah pun, inilah ramainya. Maghrib, Isyak, subuh. Perempuan pun ramai, lelaki pun ramai. Sebab apa tak? Sebab kita orang fikir apa? Kita orang fikir guna je. Mula-mula Allah datangkan anjing. Anda tahu satu hari nanti Allah datangkan bala pula. Satu. Yang kedua, anjing pun datang surau. Takkan kita manusia tak datang surau? Maknanya kita lebih teruk daripada anjing. Maknanya, jadi kita tak nak rasa diri ni lebih teruk daripada anjing, lebih hina daripada anjing, maka kita datanglah. Itu yang Allah kata dalam Al-Quran, ada mata, ada telinga, ada otak, tak guna untuk menghayati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata mereka lebih sesat daripada binatang. Lebih sesat daripada binatang. Ini dan mesti ada Ustaz nak cerita kisah ni, cerita untuk taulatan, untuk renungan tempat-tempat masjid-masjid yang Ustaz ceramah, cerita Ustaz. Tapi tolong jangan beritahu surau mana, section berapa. Nanti takut dia datang ke surau ni letak payung kan, jual air kan, surau keramat. Orang Melayu itu masa benda pelik-pelik sikit je lah mula. Benda pelik-pelik sikit je lah mula lah. Keramat lah, orang kata apa ajaib lah, karamah lah. Karamah dan semua ni siap ada kelas tu. Ada kelas untuk mempelajari karamah. Ada masalah dia. Karamah mana boleh dipelajari, dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Bila mana Allah menghendaki kepada orang itu karamah, Allah menghendaki kepada orang itu maknanya bijak pandai dalam agama, Allah akan beri
Bukan kita boleh belajar karamah, cara nak belajar karamah supaya tak terbang macam tu semua. Ini yang dia kenal. Sebab tu saya lebih suka, saya selalu pesan kepada jemaah, jangan kita terlalu menumpukan kepada kelas-kelas tasawuf, lebih kepada kita belajar syariat dahulu. Belajar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah alim, kita dah banyak syariat, apa benda yang kita belajar dalam syariat Allah, kita belajar tasawuf, belajarlah. Jangan kita tumpu pada tasawuf tapi syariat kita tinggalkan. Baik. Jadi tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi pengajian kita dalam bab hirabah atau perompakan. Pada muka surat 70. Perkara 5.3. Siapa yang ada buku lah. Baik. Kita dah sebut tentang hirabah tu apa dia, tentang rompakan tu apa dia, apakah makna hirabah, apakah makna rompakan tersebut. Dia lebih ganas, lebih teruk, lebih keras daripada mencuri. Mencuri lebih kurang sama dengan rompakan, tapi mencuri secara sembunyi-sembunyi, tuan dia tak tahu. Tetapi rompakan ini terang-terang, terang-terang. Contohlah kita tengah duduk ni belajar ni, tiba-tiba datang orang bawa parang, bawa pisau, bawa senapan, minta duit. Kita ramai. Contohlah gitulah. Dalam bas ke bas tu berhenti sampai pada bus stop, naik rompak. Naik rompak, bawa pisau, bawa parang macam semua. Minta duit, minta barang berharga pada penumpang yang ada dalam bas. Ini rompakan. Rompakan ataupun tarik, maknanya mengacau di jalanan. Dan hari ini kita sebut tentang tempat berlakunya jenayah hirabah ini. Di manakah tempat berlakunya jenayah hirabah yang boleh dianggap hirabah ataupun yang boleh dikenakan hukuman hudud kepada pesalah. Ulama bersisih pendapat dalam menentukan tempat jenayah hirabah atau perompakan tersebut berlaku yang boleh dikenakan hukuman hudud kepada pesalahnya seperti berikut. Imam Abu Hanifah kata rompakan tersebut mestilah berlaku dalam negara Islam sahaja dan kawasan yang jauh dari bandar, perkampungan atau perumahan. Maknanya Imam Abu Hanifah kata kalau rompakan jadi berlaku di luar daripada negara Islam atau luar daripada jajahan Islam, maka tak dikira. Tapi kalau berlaku dalam negara Islam, baru dikira. Kemudian berlaku jauh di hujung kampung, jauh di hujung bandar sana, tak ada orang. Berdasar kepada hadis Rainah itu kan, sebab turunnya ayat hirabah ni, iaitu sekumpulan daripada kabilah Qarniyun nak masuk Islam, kemudian jumpa Nabi, kemudian Nabi suruh duduk di Madinah depan puncak, tapi oleh kerana suasana di Madinah ni tak sesuai dengan diri mereka, akhirnya mereka sakit, lalu jumpa dengan Nabi dan disuruh pergi ke hujung Madinah. Nah, ini disebut hujung Madinah. Hujung ni di situ ada orang yang sedang menjaga unta zakat. Seorang ada unta sedekah yang sedang mengembala, jaga unta-unta semua. Jadi Nabi suruh minum air susunya dan air kencingnya. Ketika itulah dia merampak unta tersebut dan dia membunuh gembala unta tersebut. Di tempat yang tak ada orang ni, gembala unta jadi itu tak boleh nak minta pertolongan. Dia seorang ada di situ. Berarti Imam Abu Hanifah kata rompakan yang dikenakan hudud ke atas pesalahnya ialah dia melakukan rompakan di tempat ada orang. Contoh kalau taman ni mana, hujung taman, sana, rumah dia seorang, rumah dia satu je, rumah lain jauh-jauh belaka. Gitu. Maknanya kalau rompak di situ, baru kena. Kalau rompak di tempat awam macam ni, ramai-ramai orang pergi bank tu, pergi bank. Pergi bank tu ramai orang. Tempat ramai orang, tempat tengah-tengah bandar, boleh minta pertolongan, boleh minta bantuan polis bagaimana semua, maka tidak dianggap sebagai rompakan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, tidak dianggap sebagai hirabah. Tapi pendapat jumhur fuqaha, jumhur mazhab, itu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak mengambil kira di mana ia berlaku. Sesiapa sahaja yang melakukan jenayah rompakan walau di mana sahaja dengan syarat rompakan tersebut dilakukan secara kekerasan dan bersenjata. Tak kira lah pada mana. Janji ketika nak mengambil harta orang itu mesti dengan kekerasan. Ada senjata, bawa keluar senjata, bawa keluar pisau, sabit, parang. Mana ada senjata fuqaha, walaupun dia bawa keluar besi saja, besi panjang, tongkat dia pun boleh dianggap sebagai senjata. Jadi maknanya itu rompakan.
Sebab dia menggunakan kekerasan dengan senjata tadi itu, dia boleh menakut-nakutkan orang, dan boleh minta mangsanya jadi menyerahkan barang berharga. Lepas tu dia lebih berat daripada mencuri. Mencuri, tuan dia duduk atas rumah, senyap-senyap tak tahu. Keluar-keluar rumah, besok pagi turun-turun nak pergi dia, tengok barang semua habis, selesai. Jadi dia tak terasa takut. Tapi kalau orang makan ni, mangsa dia itu letak dalam palang, tuan-tuan kalau palang letak dekat leher, apa maksud? Bimbang itu, tak, sebab apa? Takut-takut dia dia tertarik je. Jadi lembu panggang lah kita. Meleleh darah keluar, mengelumpur dekat situ. Trauma tu letak barang macam ni, letak pistol. Bimbang tertekan je, pecah kepala. Jadi perasaan mangsa ketika itu yang menyebabkan hukuman bagi rompakan tadi ini lebih berat daripada mencuri. Mencuri dia tak tahu, dia senyap, dia tak tahu apa berlaku tu. Hilang-hilang lah, tapi dalam masa yang sama bila dia turun, barang hilang dah. Curi, ada orang curi semalam, tapi dia tak rasa benda. Dia cuma rasa rugi je lah, barang hilang. Kalau rompak ni bahaya. Contoh kita tengah ada ubat, masuk duit dalam bank, tiba-tiba orang datang, bawa pistol, bawa senapan, tunduk semua. Jangan bergerak, bergerak, tembak. Kita apa rasa tu, takut. Tiba-tiba ada pula seorang tu, tak macam-macam lari, perempuan tembak, dia mati depan mata kita. Lagi takut. Maknanya perempuan ni berani menembak, berani membunuh. Bukan setakat nak rompak je, bunuh orang pun dia sanggup. Nampak tak? Di situ yang hukuman rompakan yang lebih besar daripada hukuman mencuri, dan dia lebih berat. Baik, jadi maknanya pendapat jumhur tak kira mana-mana tempat pun rompakan tadi berlaku, syarat dia mesti ada kekerasan ataupun keganasan ketika mengambil harta daripada si mangsa. Kemudian ada jenis-jenis untuk bentuk-bentuk hirabah atau perompakan ni terdapat 4 kategori. Ada 4 kategori hirabah atau perompakan yang boleh dikenakan hukuman hudud. Yang pertama, dia menakut-nakutkan dan mengganggu laluan awam tanpa merampas harta benda dan membunuhnya. Contoh dia menakut-nakutkan orang dengan senjata, dengan pagang, dengan pistol. Kita ada pistol, ada lesen pistol, kita buat keluar pistol tunjuk kat orang. Ikut dari segi undang-undang akta senjata api pun salah dah. Akta senjata api itu tayang kat orang pun salah dah. Lepas tu dalam Islam pun salah, tak boleh. Kan kita sebut dulu kan, siapa yang menghalalkan senjatanya kepada Muslim lain, Nabi kata bukan dari kalanganku. Lepas tu kalau kita nak tunjuk orang pedang, tunjuk cara apa pedang ke senjata ke, tunjuk gini, bagi dulu orang pun ambil apa tengok. Bukan ambil kau ni. Tak. Atau kita test je, kita letak barang dekat tengkuk dia, dekat leher dia. Itu Nabi kata tidak termasuk dari kalangan tempat orang yang menghalalkan senjatanya kepada umat Islam lain. Itu maknanya gitu. Dia menakut-nakutkan orang sahaja. Dia tak rompak pun, dia tak ambil harta dan dia tak bunuh. Saja buat keluar pistol, saja buat keluar pagang, takut orang itu, kita halang jalan dia, tak bagi jalan, tunjuk pistol kalau jalan, tembak, patah balik, orang takut macam tu. Yang kedua, merampas atau merompak harta benda saja. Dengan senjata lah, dengan kekerasan. Dia tak bunuh, dia tak cedera, cuma dia letak senjata di tengkuk atau letak pagang di leher, tujuannya nak ambil duit, nak ambil barang-barang berharga. Jadi dia hanya merompak saja, dia hanya merompak dengan kekerasan. 2. Yang ketiga, dia bunuh mangsa sahaja, dia tak ambil. Mungkin asalnya dia nak merompak, letak pisau, tapi kerana mangsa ni panik, menjerit. Jadi dia ribut mana-mana, marah-marah, dia bising sangat, bunuh, rebah. Asalnya dia tak nak bunuh orang, dia nak rompak je, tapi dah rebah depan mata. Dan jadi kes bunuh, dia pun panik. Orang-orang akan nampak dia lari, nampak. Orang tak ambil, dia bunuh orang. Hukum dia lain juga. Ni 4 keadaan ni, hukum dia lain. Kemudian merampas adalah merampas harta benda dan membunuhnya. 2 benda. 2 benda, letak senjata, lepas tu bila orang dah bagi semua barang-barang pegang semua, lepas tu dia dibunuh pula. Maknanya 2 kesalahan yang merampas dan membunuh. Kesemua bentuk kesalahan di atas
memperuntukkan hukuman yang berbeza-beza mengikut peruntukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang kita pernah bacakan dahulu. Itu ayat tentang firabah. Baik. Jadi 4 jenis firabah, 4 jenis perompakan, dan hukumannya juga berbeza-beza mengikut 4 jenis tadi. 5 kalau dapat kita habis hari ini, habis hari ini tuan-tuan dalam dapat firabah ni. Tapi kita akan berhenti waktu syak ya. Waktu syak kita akan berhenti sebab hari ini ada program. Baik, syarat-syarat pelaku hirabah yang boleh dijatuhkan hukuman. Untuk menjatuhkan hukuman hudud ke atas pesalah yang melakukan hirabah atau perompakan, terdapat beberapa syarat, iaitu pelaku mestilah seorang yang mukallaf, lelaki atau perempuan, Islam atau bukan Islam. Maknanya kalau orang Islam atau orang bukan Islam buat rompakan, sama hukuman dia. Sebab tu yang kena sebut dulu bahawa undang-undang Islam ni ia memperuntukkan undang-undang ataupun hukuman untuk semua rakyat. Untuk semua rakyat. Tak kira Islam atau tak Islam. Islam kalau buat, lagilah kena. Tak Islam pun, kalau buat, kena juga. Sebab dia duduk dalam negara yang dikatakan negara Islam. Di bawah kedaulatan undang-undang Islam. Tapi oleh kerana negara kita ni, kafirnya bukan kafir zimmi, kafir dia ada 4. Dan kafir zimmi dia mesti taat pada pemerintahan Islam, dia mesti bayar cukai. Kafir kita ni kafir apa? Kafir Tuhan. Kafir yang boleh mengutuk undang-undang Islam dalam TV, masuk dalam televisyen, bantai undang-undang hudud, bantai undang-undang Islam. Lepas tu pemimpin-pemimpin yang namanya Islam pekak dan telinga, buta dan mata, buat tak tahu. Sebab tu bila orang tanya saya, Malaysia negara Islam atau tidak, saya akan cakap Malaysia bukan sebuah negara Islam. Saya tak boleh nak kata Malaysia ni negara Islam. Saya tak boleh nak kata. Apa yang berlaku dalam Malaysia ni tidak menampakkan Malaysia sebuah negara Islam. Tak nampak pun. Dia kata macam mana Malaysia sebuah negara Islam? Banyak sebab yang saya boleh kata Malaysia bukan sebuah negara Islam. Lepas tu tuan-tuan, tempat saya ceramah, tuan-tuan, banyak tempat saya ceramah. Sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Terengganu, Perak. Saya ceramah tentang undang-undang jenayah ni. Bukan tak ada di antaranya yang orang kata apa, yang dekan IPTS pun ada, IPTA ke berapa ke. Kadang-kadang tanya saya, Ustaz, buat benda sekarang ni? Kata tak ada benda. Habis master tu berdiam je lah. Bebas. Saya kata, Ustaz, kebetulan tempat 6 ni kosong. Pensyarah, boleh masuk Ustaz? Saya kata tak payah. Kalau saya masuk jadi pensyarah, saya dah masuk dalam sangka tu. Biarlah saya jadi burung yang bebas terbang sesuka hati saya. Saya nak hinggap ke pokok kelapa, patut buah kelapa. Nak hinggap ke pokok durian, patut buah durian. Nak hinggap ke pokok rambutan, patut buah rambutan. Ikut suka hati saya. Kalau saya terikat, kalau saya masuk jadi mana-mana pensyarah apa ke, dia jadi masalah. Dan jadi saya tak boleh nak cakap. Sebab tu tuan-tuan, dulu ada orang tu piuk nasi kecil. Piuk nasi kecil je. Pakai dapur kayu, dapur Arab. Lepas tu tukar naik piuk nasi dia besar sikit. Pakai dapur gas. Lepas tu naik lagi, piuk nasi besar lagi sikit, pakai dapur gara. Sekarang ni piuk nasi dia dah besar kawah dah. Besar kawah dah. Dia dapat Tan Sri, Profesor, Emeritus, Doktor. Jadi dia cakap pun berdasar piuk nasi besar. Kalau silap cakap piuk nasi daripada besar jadi kecil balik. Gaji dah 6 angka jadi 3 angka ni bayar. 4 angka. Jadi terpaksa cakap. Sebab saya ingat satu kenyataan ni, Profesor Tan Sri, Profesor dalam Profesor, lepas tu dapat anugerah Profesor Emeritus lagi. Lepas tu Doktor tu tak sebut nama dia. Dia tahu undang-undang Islam bila mana tidak boleh mendatangkan keadilan, tidak perlu dilaksanakan. Walau betul dia gam.
nahi bil munkar, sebenarnya mencegah perbuatan fahsyat dan munkar. Oh, tapi aku ni pas mayang ngempah orang. Pas mayang balik mengalis mayang. Itu salah tu. Pemahaman itu salah. Sebab apa dia tegak itu sebab itulah. Dia berkata begitu sebab yuk nasinya dah besar. Tapi tuan-tuan tidak dinafikan. Bukan semua pensyarah, bukan semua profesor itu. Ada pensyarah yang okey, ada profesor yang okey. Di UKM sendiri tuan-tuan, profesor yang pensyarah yang terlibat dengan masyarakat. Pensyarah yang memang satu kadang-kadang terpahabis kerja, dia join masyarakat surau, ahli surau, bagaimana semua, pergi kuliah-kuliah maghrib, bagaimana semua. Jadi maknanya pensyarah ni tuan-tuan, kalau tengok di UKM sendiri, banyak ada pensyarah yang dah bertahun-tahun pegang doktor, PhD, tapi tak dapat naik profesor madya pun. Profesor pun tak ada. Yang banyak naik profesor, bisnes, ekonomi. Lepas tu profesor-profesor yang memang jenis orang kata apa, dia balik rumah, dia pun masuk bilik dia, mandi-mandi masuk bilik dia, type pokok nak buat apa buku lah, apa lah, sebab nak naik pangkat profesor madya, nak naik pangkat profesor ni kena ada buku, kena ada benda yang dia dah terbit bagi semua. Ni antaranya masa nak mukamalah ni, nak pembuka ni. Jadi dah lah kat universiti pun dia sibuk dengan penuntut, balik ke dekat tempat dia, rumah dia kadang orang suruh panggil minta ceramah satu hari, payah. Ada yang tentu, ada yang tak macam tu, ada yang okey. Ada yang maknanya dia pandai bagi masa, lepas tu dia taklah maknanya mengejar dunia sangat. Tapi rata-ratanya begitu. Kebanyakan dia begitu. Lepas tu bila ada orang tawar saya nak jadi apa, saya kata tak payah. Itu Ustaz ambil master buat apa? Oh, ambil master untuk kerja ke? Saya bagi. Ambil master ni untuk kerja ke? Kalau untuk kerja, saya tak pergi Yaman dulu lah. Saya pergi Mesir. Yaman mana ada point iktirafan. CJ dia tak laku. Pergi ke JPA, bawa CJ Yaman. Why? Yaman tak ada dalam buku senarai universiti yang biak je lah. Why tak ada? Nak cari Yaman macam mana? Why itu pun tak ada. Kalau saya fikir nak kerja, saya tak pergi Yaman. Saya pergi Mesir. Kadang itu mentaliti kita pelik. Cari ilmu tinggi-tinggi nak kerja, cari ilmu tinggi-tinggi nak dapat gaji besar. Ini kita kena buang, kita kena buang pemahaman yang sebenarnya. Sebab itu saya bila begini saya bebas kata. Bila orang tu tak, Malaysia sebuah negara Islam. Tak, Malaysia bukan sebuah negara Islam. Kalau saya terikat dengan mana-mana universiti, saya tak boleh kata itu. Lebih baik kita buat pernyataan umum dalam masjid sebuah saya kata tak, Malaysia bukan sebuah negara Islam. Banyak sebab Malaysia bukan sebuah negara Islam. Antaranya saya sebut satu contoh lah. Antaranya kalau negara Islam ini, dia mesti rakyat itu bagi pada dua. Satu, rakyat yang terima Islam itu sebagai akidah dan cara hidup, iaitu orang Islam. Satu kelompok rakyat lagi yang tidak menerima Islam sebagai akidah dan cara hidup, tetapi mahu bernaung di bawah kedaulatan undang-undang Islam, di bawah pemerintahan Islam. Itulah kafir. Dan kafir bagi berdepan, zimmi, mustahmin, mu'ahid dan muharib ataupun harbi. Kafir harbi saja yang boleh diperangi. 3 kafir lagi tak boleh diperangi. Kafir zimmi, kafir yang duduk dalam negara Islam, dari rakyat negara Islam, kemudian dia tidak boleh, dia kena taat pada semua peruntukan undang-undang Islam. Dia tidak boleh menyakiti umat Islam. Adanya cara menyakiti apa? Bukan ambil batu tutup kepala dia tak. Minum arak daripada orang Islam tak boleh, itu menyakiti. Bercumbu-cumbuan daripada orang Islam tak boleh, itu pun menyakiti. Kutuk undang-undang Islam lagi tak boleh, itu zimmi. Dan dia bayar serta perlindungan jizyah pada kerajaan Islam. Kafir mustahmin, kafir di negara kafir yang merupakan kafir itu semua, dia lagi minta perlindungan dalam negara Islam. Dia pun kena taat di bawah pemerintah Islam. Kafir muahid, kafir yang duduk dalam negara dia kafir, tapi ada perjanjian dengan negara Islam. Selagi mana perjanjian tadi tidak dicabuli, tak boleh perang. Kafir muharib itu kafir habis, ni dia kena perang. Sebab dia setiap masa 24 jam nak memerangi Islam. Itu sistem negara Islam.
di mana-mana di ceramah, sidang media, dalam surat khabar, dan pemimpin Islam memakatkan telinga dan membutakan mata buat tak tahu. Nak kata benda Islam? Tak boleh. Tak boleh nak kata Malaysia sebuah negara Islam. Macam contoh inilah tuan-tuan. Kereta, dua buah kereta, Proton. Kereta Proton nak ambil kereta Proton. Proton Pesona ke? Lumba. Saya pakai Pesona, kita ambil kereta Proton Pesona. Nak lumba ni lumba. 1, 2, 3, jalan, dia pun lumba. Tapi kereta Pesona yang sebelah ni, tersup lagi. Tinggal yang ini dah tarah minyak sampai 180. Nak terbarai enjin, tak kejar. Sampai Islam kata penamat, kita kata, Pak, apa kereta rumah ni laju sangat? Dia buka enjin, nampak je, Pesona babe, tengok ke enjin turbo, Mercedes. Enjin turbo. Usia dalam semua dah pattern Mercedes. Panel, meter semua Mercedes. Nak kata Pesona lagi. Tak boleh kata Pesona lah. Dalam dia bukan Pesona, dalam dia satu patuh kereta luar. Jadi tak boleh kata Pesona. Macam Malaysia lah, pemimpin Islam, rakyat Islam, tapi sistem dalam sistem kafir, sistem kufar. Nak kata negara Islam, tak boleh. Islamic Festival, apa Islamic Fashion Festival? Itu negara Islam tu, Islamic Fashion Festival tu. Itu bukan Islamic Fashion Festival, bukan IFF, tapi JFF, Jahiliyah Fashion Festival. Islam mana? Tak boleh kata negara Islam. Nak kata Malaysia sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam, rakyat Islam boleh, tapi nak kata negara Islam tak boleh. Tuan-tuan yang terikat, tuan-tuan terpaksa kata, saya no. Saya takkan kata Malaysia sebuah negara Islam. Langsung tidak melampakkan ciri-ciri sebuah negara Islam. Lepas tu undang-undang juga tidak digunakan undang-undang Islam, sedangkan pelaksanaan undang-undang Islam adalah suatu kewajipan. Banyak pendapat, banyak dalil tuan-tuan. Ada pendapat yang paling remeh, iaitu kalau kata negara ni sebuah negara Islam, ada pemimpin Islam, rakyat Islam, cukup lah. Itu pendapat paling remeh lah. Tapi pendapat yang paling tepat yang disepakati oleh kebanyakan fuqaha ialah mengamalkan dasar-dasar Islam yang termasuk dalam Al-Quran Al-Karim. Allah kata apa yang dibawa oleh Nabi ambil semua, apa yang Nabi tinggalkan jauhkan, apa yang Nabi larang tinggalkan, semua ambil semua. Lepas saya pun kita ambil sekat-sekat, ambil separuh-separuh. Ini. Jadi nak kata Malaysia sebuah negara Islam, tak boleh lagi kata Malaysia sebuah negara Islam. Baik. Bila filem menghina Nabi sekat, filem menghina Nabi sekat, filem porno yang banyak, laman web porno yang banyak tak sekat. Ini siapa? Yaman tuan-tuan, negara mundur, tanah liat, polis trafik dia gaji sebulan RM100. Kalau dia convert duit dia pada duit itu RM100 nilai. Polis trafik dia, lepas tu rasuah kerana banyak penimbun berlaku di Yaman. Rumah layak, saya pernah duduk rumah tanah liat, dia kat contoh begini, tapi tak kebah lah. Tanah liat tu lama dah, 70 tahun dah rumah begitu. Jadi dia dah keras. Tapi dia dah rumah tanah liat, presiden istana. Istana Masya Allah, besar istana presiden. Oh tu dia. Lepas tu rakyat yang berontak. Rakyat dia miskin, jumpa dia tu tiap-tiap hari Jumaat dia bersyukur. Lepas tu Jumaat ni pakai dah tunggu ke Jumaat depan, kepah tompok sana tompok sini. Itulah jumpa dia tidur, itulah jumpa dia kerja, itulah jumpa dia makan, itulah jumpa dia apa guna harian. Itulah dia miskin. Yang miskin macam tu pun kalau type www.sex.com dia blok. Keluar laman kerajaan Yaman, laman tersebut di-block, tak boleh masuk. Tapi kita tuan-tuan, hari ini kerajaan bagi rebate RM200 untuk telefon pintar pada belia remaja, supaya ramai yang pakai smartphone. Bila ramai yang pakai smartphone, sekali dengan package Digi internet, Maxis internet, Telkom internet, tengah tunggu bas, www.ss.com. Tak, saya
dengan telefon je. Tak payah balik rumah dah. Tengah tunggu bas. Ush, ini masalah lah mereka. Ambil Asia. Cuk. Tak payah drive. Tak payah ada package internet tu. Smartphone tu drive tak? Boleh tak boleh? Jawab kat sini. Saya tuan-tuan bulan 12 yang lepas, Kerajaan Negeri Selangor beri kepercayaan kepada satu persatuan Isasra. Persatuan Isasra untuk buat rancangan program seni dan budaya untuk dilaksanakan kepada generasi Y. Generasi Y ini yang berumur 30 tahun ke bawah. Pada tuan-tuan dan 40-50 itu generasi X. Kalau 70-80 generasi Z. Sebab lepas Z tak ada apa kan? Padam satu. Generasi Y ini 30 ke bawah. Jadi Persatuan Isasra ini diterajui oleh jurutera Profesor Madya, ada IRIR, lepas tu apa nama saya tak ingat nama dia. Tapi saya adalah kita kerja dia, kita konsepnya. Jadi minta untuk buat program, minta buat satu resolusi, kemudian satu peta konsep tentang program seni dan budaya untuk generasi Y, iaitu 30 tahun ke bawah. Tapi Kerajaan Negeri dia tak terlepas pandang pada unsur-unsur Islamik untuk tidak persatuan ini terbabas daripada landasan syarak, sebab dia bukan ada orang yang berpendidikan agama benar tu yang nak buat program, yang nak buat benda-benda tentang seni dan budaya pada generasi Y ni. Oleh kerana dia nak takut dia ni terbabas lari daripada landasan syarak, maka dia minta Persatuan Isasra ni berbincang, round table discussion, duduk perbincangan meja bulat dengan Persatuan Ulama Malaysia. Saya antara orang yang dijemput oleh Persatuan Ulama Malaysia untuk bincang benda ni. Saya, Ustaz Baharum, Profesor Madya, Dr. Fauzi Draman, Ustaz Pemaizi Tibaran yang dipertua Persatuan Ulama Selangor dan beberapa ustaz lain. Kita duduk, kita bincang benda ni. Secara dasarnya kita setuju. Satu benda yang kita tak apa nak setuju, bila katakan nak ambil budaya-budaya luar yang popular, yang disukai oleh anak muda masuk dalam negara untuk dilaksanakan kepada mereka. Yang ini bahaya. Itu yang masuk Gangnam Style, Jahannam Style, semua masuk ni. Pasal kita ambil budaya luar. Yang ni kita kata tak apalah, tak mau masuk budaya luar pun, tapi ada dia punya tu guideline dia, maknanya janji dia tidak bertentangan dengan syarak. Kadang-kadang ada budaya luar, budaya Arab kenapa ke yang kadang-kadang mungkin sesuai dengan anak-anak muda, boleh bawa masuk, tak ada masalah. Tapi selagi dia tak bertentangan dengan syarak. Kalau bertentangan tak boleh, tepi. Lepas tu resolusi itu nak dibentangkan dalam seminar petang tu, kemudian nak dibentang kepada Exco Kerajaan Islam. Tujuan untuk apa tuan? Pasal apa kita nak jaga ni? Pasal anak muda. Anak muda ni iman dia rapuh. Anak muda ni dia lebih terpikat dengan hal-hal yang menyeronokkan dia. Waktu dia suka gempit, dia suka poya-poya, dia suka lepak sana sini. Pukul 12 malam telefon ni apa anak kita, "Man, jom kita pergi makan." Waktu Sanai, kita nak makan. Dia anak kita pukul 12 tengah malam keluar, start motor jalan. Dia suka begitu. Itu anak muda. Sebab tu dalam penggunaan kalimah Allah terhadap agama-agama lain, saya menyokong 100% kitab perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Hukum asal memang boleh. Surah Yunus ayat 31 kan, Allah sebut dalam tu, ketika mana ditanya kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu, siapa berimu makan, siapa berimu minum, siapa yang mengeluarkan berapa hidup daripada yang mati, yang mematikan daripada yang hidup, siapa yang mencipta langit bumi. Semua kata kaum musyrikin Mekah, musyrik Mekah ketika itu katakan Allah. Itu fitrah manusia, semua orang mengakui bahawa yang mencipta ini Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah. Itu yang kafir-kafir. Kalau itu dari segi hukum boleh bagi pakai, tak ada masalah agama lain nak guna nama Allah. Cuma dari segi maslahat sekarang ini tak boleh. Iman anak muda rapuh. Nanti dia kata tanya, Acok punya Tuhan apa? Allah mana? Ya ke? Tuhan apa? Allah juga. Ya ke? Tapi macam mana kau punya agama kau semayang kau sekejap ke? Konten, faham tu. Aku
main wudu pakai apa semua dah Tuhan sama. Baik kau ikut kau punya ajaran. Kenapa? Kalau kita kata lain, dia Tuhan Allah tu maksud lain. Sini Allah kita lain. Oh Allah lain. Dan kita mengaji kafar tu, Ustazah surah apa? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu. Kita kata Allah satu pasal apa? Kita kata Allah lain, Allah lain. Pasal Allah ni ramai, banyak Allah. Apa ni? Kalau kata oh sama, tu sama, ni sama. Itu yang kata dengan masuk agama kacau. Dia duduk satu rumah dengan kacau. Pukul 6, 5 minit orang berazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun melihat Allah mana nak semayang. Kacau mentepuk. Tak payah semayang mah. Allah kau dan Allah aku sama mah. Tengok aku tak payah semayang. Sebab itu tak boleh guna. Sebab iman anak muda ni ngaku. Dalam keadaan kita kawal-kawal ni buat banyak yang murtad. Kalau bagi lagi lah murtad. Ramai yang murtad. Ni sebenarnya sebabnya. Terus ada tengoklah hukum asal. Terus ada tengoklah apa yang berlaku di tanah haram, apa yang berlaku di tempat lain. Tengok zaman sekarang ni. Sebab tu tusarraful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Kawan efek sebut tu. Tindakan seseorang imam, seorang pemerintah itu ke atas rakyat yang manutun bil maslahah. Berpaksi, bersandar pada maslahah. Satu. Yang kedua, kalaulah orang yang menyokong penggunaan nama Allah daripada agama lain. Dia kata, Ustaz, kita ni nak cari. Di sebenarnya itu satu kesempatan, Ustaz. Maslahah, Ustaz. Bila orang lain, agama lain pakai nama Allah, silap-silap dia masuk Islam. Bila ditanya pada kita tentang Allah dalam agama Islam macam mana? Silap-silap dia boleh masuk Islam, Ustaz. Itu masalah dia. Tapi mudarat itu banyak. Yang kita dah sebut tadi, salah satunya. Jadi, bila ada mudarat dan ada masalah, maka dalam hal ini, lebih-lebih lagi yang bersangkut paut dengan masyarakat, dengan negara, dengan agama, maka ada satu lagi kaedah fiqh. Apa dia? Darul mafasid tuqaddam min jalbil masalih. Mendahulukan tolak masalah itu. Tolak masalah itu perlu didahulukan daripada mencari masalah. Sebab tu bila sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak aku kahwin dengan fulanah binti fulan? Nabi tanya, siapa fulanah tu? Fahisyah, pelacur. Jawab Nabi kata, pelacur untuk pelacur. Laki baik untuk perempuan baik. Perempuan baik untuk laki baik. Laki saleh untuk perempuan salehah. Kita tak salah jumpa mak ayah kita. Mak, ayah nak kahwin mak dengan Minah ya. Siapa Minah ni? Dia pelacur mak. Pasir kerja di kelab Bukit Bintang mana. Bapak aku tu kahwin dengan dia. Saya nak tarik dia mak. Supaya dia jadi wanita solehah. Tak boleh. Sebab apa? Kemungkinan besar kita balik yang ditarik dari gigolo. Melainkan dia dah bertaubat. Dia nak keluar daripada aktiviti pacuran dia dan dia dah buang semua kerja-kerja terkutuk tu dan dia nak cari seorang yang boleh pandu dia bawa pada jalan kebenaran. Ini boleh. Tapi kalau dia masih buat kerja tu, tak boleh. Itu kaedah. Jadi masalah yang kita nak bawa pada dia tadi itu, tolak tepi tu, nombor 2. Tolak maksadah tu. Takut-takut kita termasuk dalam aktiviti dia. Itu kaedah. Jadi maknanya dalam bab nama-nama Allah pun mendahulukan mafsadah itu, untuk menolak mafsadah itu lebih utamakan daripada sibuk nak cari masalah. Lebih-lebih lagi yang bersangkut paut dengan agama dan masyarakat. Kita mempergadaikan agama kita demi masalah yang kita akan pasti dapat ataupun tidak. Itu kaedah. Lepas tu saya bila start benda ni terpacul daripada mulut seorang ketua menteri, saya dah awal-awal saya dah ada pendirian. Saya tolak benda ni. Tak boleh. Negara kita ni sama macam kita nak sandung undang-undang Islam, undang-undang jenayah Islam. Lepas tu orang kafir dikecualikan daripada termaktub undang-undang jenayah Islam. Pasal apa? Pasal kafir kita di sini, kafir tuan. Kafir yang menuntut segala macam hak dan kafir yang boleh bawa perang saudara, boleh bawa gaduh sama kita kalau kita mengenepikan dia atau menganiaya dia. Ini yang jadi masalah. Jadi kita tolak tepilah. Walaupun pada asalnya undang-undang Islam ni tertakluk kepada semua rakyat dia, tak kira Islam ataupun yang tak Islam. Itu dia. Dahsyat dulu ni. Tak dengar bunyi tetek. Biasa dia bunyi tetek. Sependek ni. Baik, kita habis dengan syarat-syarat berlaku jerabah ni. Sebab sebenarnya dia dengan habis semua ni.
pasal 2 bulan kita tetap kuliah, jadi banyak benda. Kalau 2 bulan kan kita tak ada. Baik. Kemudian pelaku memiliki kekuatan bersenjata seperti alatan membunuh walaupun hanya sebatang tongkat, besi atau benda-benda tajam. Jadi maknanya yang nak dikatakan orang ini melakukan hirabah, dia mesti ada senjata. Dia mesti ada senjata atau alatan membunuh walaupun hanya sebatang tongkat, besi atau benda-benda tajam. Benda tajam itu kan, benda panjang-panjang gini ke, besi ke, benda apa ke, yang berat-berat ke, kayu baseball ke, itu pun boleh dianggap sebagai senjata. Baik, kemudian syarat yang ketiga, iaitulah yang terakhir sekali, melakukan perbuatan hirabah secara terang-terangan bukan dengan cara sembunyi. Secara terang-terangan bukan dengan cara sembunyi. Maknanya cara sembunyi, cara yang tidak diketahui oleh tuan dia. Maksud sembunyi ni bukan maknanya, Ustaz, kalau macam cara mana buat terang-terang, bukan sembunyi-sembunyi, maknanya kalau contoh ada waktu lalu di satu lorong gelap, kita pun tarik dia, letak pisau dekat tengkuk dia, orang lain tak nampak, adakah itu kata sembunyi-sembunyi? Tak. Okey, itu maksud dia. Sembunyi-sembunyi maknanya kita buat rompakan tadi, ambil harta tadi, tidak diketahui langsung oleh tuan punya harta. Itu maksud sembunyi. Jadi maknanya kalau ada orang yang nak rompak, dia lalu di lorong-lorong gelap yang tak ada orang, dia tahan orang ni, dia letak pisau sekalipun, ketika itu walaupun tak ada orang nampak, dianggap telah melakukan jenayah hirabah. Sebab dia buat terang-terangan depan tuan dia, minta harta secara keras, secara kekerasan. Bukan maknanya sembunyi ini sembunyi yang dikatakan orang lain tak nampak, tak. Bukan maknanya itu. Maknanya kalau kita buat cara letak senjata dengan tuan dia tahu kita nak rompak barang dia, itu dah dianggap secara terang-terangan. Tuan dia tak tahu kita nak rompak barang dia, barulah dianggap secara sembunyi-sembunyi. Iaitulah seperti mana melakukan kegiatan atau jenayah mencuri. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini saja kita punya kuliah pada hari ini, pembahasan pada hari ini, sampai kepada syarat-syarat pelaku hirabah yang boleh dijatuhkan hukuman. Kerana hari ini banyak program yang tuan-tuan kena hadiri, tahlil dengan syarat dan sebagainya, jadi kita tak dapat panjangkan. Cuma untuk seminit dua saya minta kepada tuan-tuan, saya menyeru kepada tuan-tuan, lama dah tuan-tuan belajar fiqh al-jenayah ni, dah masuk kepada bab hirabah dan sebagainya. Jadikan segala apa yang maklumat yang tuan-tuan dapatnya sebagai satu ilmu, satu bahan yang boleh tuan-tuan sampaikan kepada kawan-kawan. Benda itu penting. Sebab apa? Kalau kita nak cari, kita nak beri faham kepada masyarakat seramai yang mungkin tentang undang-undang jenayah Islam, dan orang kata apa, dengan pemahaman kita, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang tersebut akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang jelasnya tuan-tuan, aku sebagai perintah Allah, jangan kita persoalkan. Orang yang persoalkan perintah Allah ini adalah orang Islam, tapi orang beriman dia takkan persoal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam aja, pasal apa kena potong tangan, pasal apa kena buat hudud, pasal apa kena sembahyang, pasal apa kena basuh muka, pasal apa kena ambil wudu, ini orang Islam. Tapi orang beriman, dia Islam, lepas tu dia naik satu lagi darjat beriman, dia tidak akan bersoal. Apa saja yang Allah perintah kepada dia sami'na wa ata'na. Ni sikap orang beriman. Dan orang Islam, dia masuk syurga selepas daripada dia dibakar dalam api neraka Allah. Tapi orang beriman, dia masuk syurga terus tanpa transit dalam neraka. Apa dalil dia? Surah An-Nisa ayat 124. Allah kata apa? Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, tak kira sembahyang kenapa tu, dari kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka ini masuk syurga Allah, wala yuzlamuna naqira, tanpa diseksa ataupun disakiti walau sedikit. Jadi tak kena siksaan, tak kena masuk neraka, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan tepuk dada tanya iman sendiri, tuan-tuan pilihlah nak masuk syurga terus menerus atau nak transit dulu dalam neraka baru masuk syurga. Terpulanglah kepada tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak keluar dari Islam, tetap masuk syurga, tapi transit dulu dalam neraka Allah. Kalau tuan-tuan banyak mempersoalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita sebagai orang yang beriman tak boleh mempersoalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah meyakini dan melaksanakan segala perintah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.